مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah kita masuk hari ini ke cara bacaan Hamzah Wasal. Ini termasuk di antara bab-bab akhir dalam fan tajwid. Pernah dengar kan Hamzah Wasal? Saya pernah terangkan sikit. Baca di awal kalimat, tak baca di tengah kalimat. Macam tu. Dia punya simple dia. Sekarang kita tengok definisi secara cara mana kita nak kenal dia ni Hamzah Wasal. Tengok yang warna biru yang sebelah kiri itu. Pertama, menurut Resam Usmani ni yang kita baca lah. Kenapa dinamakan Resam Usmani? Kerana susunan yang kita baca Al-Quran sekarang itu adalah susunan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Yang mana beliau dapat, dia beliau kumpul kan, beliau jadikan satu resam, maka dinamakan Resam Usmani. Sebab cara asbabun nuzul turunnya Al-Quran itu bukan serebuk macam tu. Turun malaikat Jibril bawa mushaf satu macam tu, bukan. Al-Quran itu diturunkan mengikut keadaan semasa zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kisah ketika, contoh, ada satu yang gharib di dalam Al-Quran. Surat mana yang tidak ada bismillah? Pernah jumpa? Ada surat yang tak ada bismillah? Surah apa? Surah At-Taubah. Itu diturunkan ketika perang. Ada lagi contoh banyak. Asbabun nuzul Quran itu kita boleh tengok. Kalau ada sesetengah mushaf yang terjemah tu, ada ditulis bawah tu asbabun nuzul. Sebab apa ayat ni turun, ayat tu turun. Jadi ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW ni, dia secara berperingkat-peringkat. Ada sampai satu ketika, kalau pernah ingat kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah berbuat yang tidak baik di belakang baginda Nabi SAW ketika balik daripada perang. Ingat yang beliau kena tinggal tu. Kemudian wahyu terhenti sehingga 2 minggu. Kemudian Allah turunkan ayat yang satu muka surat penuh untuk backup kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah contoh di antara turunnya Al-Quran ketika zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ada hari nuzul Quran? Hari nuzul Quran berapa hari bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Tak tahu. Nanti cari. Tengok semua, tengok atas. Ada jawapan ke kat dia, dekat shilling tak ada. Tengok. Ifan nanti cari berapa. Biasa Ifan buat poster. Kenapa lupa lah nanti Ifan yang kita tahu. Biar sekali ni Ifan ingat sampai mati. Sebab Ustaz suruh cari. Asbabun nuzul tu berapa Ramadan, berapa Syaban, berapa Rejab. Nanti Ifan cari. Tengok. Okay. Nanti Ifan dapat, esok Ifan bagi tahu. Saya jumpa, bagi tahu kawan-kawan. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Resam Usmani. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi dulu Al-Quran tu bukan dibukukan seperti sekarang. Dia ada di pelepah-pelepah kurma, ada di batu-batu. Kemudian sampailah satu zaman diwariskan kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Selepas itu barulah diwariskan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Beliaulah yang menyusun seperti yang sedia ada sekarang. Maka untuk mengambil berkat daripada itu, maka dinamakan Resam Usmani. Tetapi kalau kita dengar
Hafiz an Asim, Hafiz an Asim tu apa? Itu periwayatan bacaan Al-Quran yang kita dapat daripada sahabat-sahabat tu, baru Asim, baru Hafiz. Nanti kalau khatam sekali lagi, baru saya akan bagi sanad Al-Quran tu. Maksudnya nak dapat sanad Al-Quran tu, dia kena baca ikut kelas tu, tak ada miss. Hari ni kita start muka surat 1, 2, 3. Siapa start ni awal ni sampai khatam, nanti baru saya boleh bagi. Itu nanti kalau kita khatam, nanti nama awak semua berada pada peringkat yang ke-40. 41. 41. 41, yang ke-39, ke-40, sampai ke Hafiz, sampai ke Asim, sampai kepada sahabat, sampai ke baginda Nabi, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah urutan cara baca Al-Quran yang kita dapat mutawatir daripada guru-guru kami, guru-guru kita semua. Sebab siapa yang dekat sini dia baca Quran, dia tahu guru dia siapa, guru dia siapa, guru dia siapa, sampai baginda Nabi ada. Kalau tak ada, kena rasa syukur sebab Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita kat sini, kita dapat belajar dengan guru yang ada sanad. Maka dia tak reka-reka. Dia dapat itu pun secara taraki dengan guru dia, sampaikan kepada kita semua, insya-Allah. Kita masuk kepada pembahasan hamzah wasal. Hamzah wasal ni adalah secara umum, tengok hamzah wasal ditulis dengan huruf alif. Dia bukan hamzah yang kepala apa orang panggil, kepala singa. Dia ditulis dengan alif, bukan hamzah macam ni. Saya ada anak murid dulu, nama dia Alif bin Hamzah. Maka ketika peperiksaan, dia tulis nama dia Ismun, dia buat macam ni, Alif bin Hamzah. Saya baca ni, siapa punya kertas periksa ni? Dia kata, itu saya punya, kenapa macam ni? A bin A ni maksud dia apa? Dia kata, Ustaz, itu nama dia Alif bin Hamzah. Kita pun kadang-kadang tu lupa, kan? Jadi hamzah wasal ditulis dengan huruf alif. Alif cacang macam ni. Dan diletakkan simbol seakan bentuk kepala sod. Nampak tak? Yang atas tu contoh dia. Macam tu. Nak tahu dia macam mana? Huruf ini hanya terdapat pada awal perkataan saja dan ia dibunyikan, maksudnya ia dibariskan ketika memulakan bacaan padanya saja. Sebab tu saya bagi tahu minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, tenang nak tahu, baca di awal kalimat, tak baca di tengah kalimat. Tengok sebelah. Sekiranya bacaan itu sambung dengan perkataan sebelumnya, maka gugur atau hilanglah hamzah tersebut dari sebutan baris. Dia tak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu baca. Masa pasal tu. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kita tak baca. Nampak? Sebenarnya kita selalu jumpa, cuma kita tak tahu ni hamzah apa. Ni alif ke hamzah ke, hamzah wasal ke, hamzah qata' ke, kita tak tahu. Dekat sini kita tahu. Ni rupanya dalam kelas tak bagi tahu. Hamzah wasal biasanya terdapat pada yang ni hanya kepada, bukan hanya, insya-Allah kita semua akan belajar. Mungkin kita duduk kat sini 10-20 tahun, takkan saya kedekut tak nak bagi ilmu ni. Hamzah wasal ni biasanya terdapat pada kata perbuatan, yakni fi'il. Bahasa Melayu pun ada fi'il orang kata. Kalau saya orang Terengganu, dia akan rasa kata PA. Ni PA. Betul tak? Kalau Kelantan tak tahu ada PA. PA ni apa dia? Perangai kan. Sebenarnya bahasa Arab fi'il perbuatan, dan kata nama ismun, isim. Jadi biasanya dia duduk pada isim dan fi'il, dia tak ada pada kalimat huruf. Jadi secara umumnya dalam ilmu nahwu, kalimat tu dia terbagi hanya kepada 3, isim, fi'il dan huruf. Nanti insya-Allah lah ada rezeki nanti kita belajar. Alamak, mana dia lah. Mana? Mana nak tolong nak?
Minta maaf ada iklan sikit. Okey, kita masuk satu dulu hari ni. Biar senang. Kita satu-satu je. Banyak-banyak nanti lupa. Yang pertama, hamzah wasal pada kata nama. Cara bacaan hamzah yang dimulakan dengan alif lam ma'rifat, kita dah tahu kan alif lam ma'rifat, kita dah telah belajar, adalah dengan baris fathah. Tengok. Al-qamaru, asy-syamsu, ad-duha, al-a tu. Perasan? A tu. Kita sekarang membahas hamzah wasal. A. Al-qamar, asy-syamsu, ad-duha, a tu. Faham? Nampak? Kalau berada pada alif lam ma'rifat. Kemudian 1.2, cara bacaan hamzah wasal pada kata nama yang tidak dimulakan dengan alif lam ma'rifat ialah dengan baris kasrah. Ia dinamakan isim nakirah. Jadi isim tu dia ada dua, isim ma'rifat, isim nakirah. Kalau nak tahu senang je, isim ma'rifat ni ada alif lam. Bila ada alif lam, bacalah fathah. Tu simple. Kalau isim nakirah, nama dia isim, dia tak ada alif lam, bacalah kasrah. Itu je. Simple kan? Cuma definisi dia lah buat pening. Tengok contoh. Ada hamzah wasal, lepas tu ada ba yang sukun, ada nun yang berbaris dhammah. Macam mana nak baca? Kita tengok, oh ni kata nama ni ibnu. Oh bocor. Ibnu. Maka dibaca harokat kasrah baris bawah. Ibnu, ismu, imro'ati. Faham? Ada yang nak tanya? Sampai sini. Senang je ni. Hamzah wasal. Okey. Kalau ni esok kan hari ni. Hari ni esok kita ulang. Kita tanya. Nombor 2, hamzah wasal pada kata perbuatan. Yang ni kena lebih fokus sikit sebab dia ada kaedah yang pelik sikit. Bukan pelik lah, dia tak mudah seperti isim. Cara bacaan hamzah wasal pada kata perbuatan fi'il ialah dengan melihat baris huruf ketiga. Jika huruf ketiga itu berbaris kasrah, baris atas ataupun kasrah baris bawah, maka hamzahnya mesti dibariskan dengan baris kasrah baris bawah. Tengok, ada hamzah wasal, ada ha, ada dal, ada na. 1, 2, 3 huruf apa? Dal. Bisa dal. Kemudian hamzah wasal, qaf, ra. Baris apa? Baris fathah. Kemudian hamzah wasal, ra, sukun, jim, ain, ya. Jim baris kasrah. Okey. Kita tengok balik. Melihat huruf ketiga. Jika huruf ketiga berbaris fathah ataupun kasrah seperti contoh, maka hamzahnya mestilah dibariskan dengan kasrah. Jadi bacanya ihdina, iqra, irji'i. Faham? Tengok pada fathah ataupun kasrah dia jadi kasrah. Tu dia punya sifir. Fathah kasrah kasrah. Fathah kasrah kasrah. Tu. Kemudian jika huruf ketiga itu berbaris dhammah depan, maka hamzahnya mesti dibariskan dhammah juga. Tengok hamzah wasal, nun, za, ra, waw. Hamzah wasal, qaf, ta, la, waw. Hamzah wasal, ra, kaf, dha. Tengok yang pertama. Hamzah wasal, nun, za. Za tu baris dhammah, baris depan. Uktulu, ta, baris depan. Urkud, kaf itu baris depan. Maka bacaan dia hamzah wasal dibariskan dengan baris depan. Contoh unzuru, uqtulu, urkud. Faham? Mudah ke? Mudah. Senang kan? Ada yang baru tahu dia punya sifir ni. Sebelum ni ada yang dah pernah tahu. Yang baru tahu sampaikan ilmu. Di ilmu ni kita jangan kedekut dia satu. Kalau kita kedekut, dia ilmu tu jadi hilang. Kita lupa.
Tetapi kalau kita sampaikan, semakin bertambah. Ingat, Hamzah wasal tu dia senang. Kalau dia pada kalimat isim, dia ada alif lam, maka baca fathah. Kalau dia tak ada alif lam, dia baca baris bawah. Kalau dia pada kalimat fi'il, perbuatan, maka tengok baris ketiga. Kalau baris ketiga fathah ataupun kasrah, maka kasrah. Kalau baris dia domah. Gitu. Senang ke susah? Senang kan? Tak apa. Nanti kalau kita tak laki, saya jumpa yang macam ni, saya baca. Tengok macam mana. Dia ingat ke tak? InsyaAllah, jangan takut. InsyaAllah tak laki yang kali kedua ni kita buat lebih profesional. Mungkin seorang baca semua ke surat. Ataupun setengah. Kita nampak. Kalau baca ramai-ramai kadang tu menyelit-nyelit. Rasa yang dengar kuat tu put, tasnim. Apa dia baca kuat? Yang lain kita niat tak laki tu saya nak dengarkan bacaan saya, kalau salah ustaz boleh tegur. Kita jangan yang penting saya khatam, saya dapat pahala saya. Tak. Kita nak bacaan kita tu ada yang tegur. Baru kita tahu, macam ni salah. Macam ni. Jangan ada perasaan, saya paling bijak sekali. Saya dah khatam banyak kali dah. Dah hafal dah Quran. Saya yang paling expert. Jangan. Itu adalah sifat yang dibawa oleh musuh kita. Aduwwun mubin, iblis. Dia rasa dia paling hebat. Saya dah nampak dah syurga. Saya dah nampak dah neraka. Kenapa saya nak kena sujud kepada budak baru Na'ab? Contoh sebagai itulah. Contoh cara sombongnya sembang. Dah lah budak baru. Nak kena respect ke budak baru? Memang tak lah. Ada perasaan macam tu, lebih kurang je macam iblis. Saya ni lama dah 5 tahun dah. Aku AM nak kena dengar kata broker. Jangan. Kita tak tahu mana yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali pandang rendah kepada orang lain. Kata guru saya, kalau kamu memandang rendah kepada seseorang, itulah sebenarnya diri kamu. Kamu rendah. Kalau kamu merendahkan orang, itu tidak menjadikan diri kamu tinggi. Ke ada kita rendahkan orang, kita jadi tinggi? Tak. Kalau kita muliakan orang, memang kita mulia. Tapi kalau kita rasa kita lebih hebat, ataupun kita rasa kita lebih power, lebih pandai, itu tak menjadikan kita pandai langsung. Allah tak bagi kita pandai. Untuk kita kata, Ustaz ulang benda sama je. Hamzah wasal. Tajwid. Awak kata seperti itu, apakah menjadikan awak lebih pandai tajwid? Tak. Tetapi kalau kita datang ke majlis ni, saya nak datang belajar ilmu, banyak lagi ilmu saya tak tahu, rasakan nanti Allah akan bagi rasa nur keberkatan ilmu tu ada dalam diri kita. Dengan sebab ilmu tu kita jadi ringan untuk ibadat, kita jadi mudah untuk buat baik. Ilmu yang kita belajar tajwid ni sebenarnya kita bukan contoh, saya dapat sebut ra dengan betul menunjukkan saya dah berjaya duduk dalam tazkirah pagi. Bukan. Kita dapat duduk dalam majlis ni, Allah beri maghfirah, itu pertama kita nak. Kemudian asbab ilmu yang kita dengar, yang kita faham, Allah ubah cara hidup kita jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita nak. Sebab ilmu, orang yang berilmu tu ramai. Tetapi orang yang diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu itu tak ramai. Ada seorang ulama besar nama dia Barshisyah. Besar ulama ni. Dia ada ribuan pelajar. Tetapi dengan sebab apa? Dengan sebab dia tak amalkan ilmu dia. Ilmu yang ketiga apa? Ilmu menundukkan pandangan. Dia tak tundukkan pandangan dia kalah. Dengan itu maka berlakulah yang namanya kemaksiatan yang pendek cerita, dia murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang, esoklah kita cerita dia panjang. Jangan sampai kita merasa aku dah baik dah. Jangan. Sebab kita dah nak khatam dah ni, selalu di akhir-akhir nak habis kitab, guru kami akan tegur. Sebab kita dah tahu banyak ilmu. Nanti dah, saya dah belajar nota tajwid ni dah khatam lah. Setiap pagi saya tak pernah miss. Rasa hebat. Jangan. Guru-guru kami ilmu yang subhanallah. Kalau ada rezeki nanti kita boleh jumpa dengan guru kami datang ke sini, boleh dia ilmu tafsir dia macam-macam, tetapi beliau tidak menunjukkan bahawasanya beliau adalah seorang alim. Biasa nama dia akan tulis Al-Fakir. Al-Fakir Syekh Yusuf Al-Bakir, Al-Fakir Syekh Khalil Ahmad Khan. Syekh tu dia tak nak.
kita sebagai anak murid kena akan panggil seperti itu. InsyaAllah jangan sampai ada rasa saya hebat. Tetapi kita kena ingat al-ilmu bila amalin kasyajari bila al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau kita tak amal seperti pokok yang tidak ada buah. Amalkan, sampaikan. Kat sini tak ada pun orang yang Allah hantar seorang-seorang diri. Macam Nabi Adam, dalam ni tak ada. Dalam ni saya husnuzon semua ada family. Jadi antum semua adalah wakil daripada family, bagi ilmu ni kepada family. Yang mana kita tahu, yang kita catat-catat tadi tu kan, ataupun share dia punya slide ni, ajar mereka. Sampaikan. InsyaAllah